السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izin dan inayahnya kita dapat pada malam ini untuk menyambung semula pengajian kita berhubung dengan urusan yang berkaitan dengan kematian dan juga perkara-perkara yang berhubung dengan Yaumul Qiyamah. Hadirin mukminin, kita sampai kepada bab yang berikutnya ataupun huraian yang berikutnya daripada kitab kita At-Tadhkirah bi ahwalil maut wa umuril akhirah, karangan al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, iaitu bab pada menyatakan tentang diberikan as-suhuf 'inda al-'arad wal hisab, iaitu bab pada menyatakan tentang diberikan catatan-catatan amalan yang dilakukan oleh manusia ketika mana mereka hidup di dunia ini, dan pemberian kitab sama ada diberi daripada arah kanan ataupun dia menerima daripada arah kiri, dan juga perkara yang berkaitan dengan hisab. Jadi pada malam ini apa yang akan kita bincang dan kita tengok daripada dalil-dalil yang dikemukakan adalah bab ataupun urusan berhubung dengan al-hisab, iaitu apabila manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dihisab segala apa yang kita lakukan dan segala tindak tanduk dan perbuatan, termasuk perkataan yang kita lafazkan di dunia ini, dicatatkan oleh Allah di dalam Al-Kitab, iaitu buku catatan ataupun buku amalan yang akan diberikan oleh Allah kepada setiap manusia sendiri pada hari kiamat nanti. Jadi bab yang kita nak bincang malam ni bab berhubung dengan buku amalan ataupun kita sebut sebagai buku catatan, insya-Allah. Pertama, al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dia bawa perkataan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi, bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an dia sebut, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Apa kata Sayyidina Umar? Hasibu, hisablah, periksa dan nilailah amalan-amalan yang kamu lakukan.
Maksudnya Sayyidina Umar pesan kepada kita, dia bagi satu ingatan untuk kita melakukan muhasabah. Perkataan yang selalu kita guna dalam bahasa Melayu, muhasabah, daripada perkataan Arab. Apa makna muhasabah? Kita merenung, koreksi, kita melihat sejauh mana amalan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah. Maksudnya sebagai orang yang beriman, dia akan senantiasa muhasabah, memeriksa bukan diri orang lain tetapi diri dia sendiri. Dia tidak melihat amalan orang lain tetapi dia melihat amalan yang dia lakukan. Dia tidak sibuk kalut untuk menghukum ataupun melihat kepada amalan orang lain. Sedekah orang, salat, tilawah Al-Quran, amalan-amalan yang dilakukan oleh orang lain itu bukan urusan dia. Tetapi apa yang dia hisap, apa yang dia lihat, apa yang dia hitung, itu apa yang dia lakukan. Kerana kata Umar, periksa dan hitunglah amalan yang kamu lakukan, sama ada kebaikan ataupun keburukan. Jika kebaikan, kita hisap, maksudnya kita berusaha untuk menambah lagi, dan kita doa supaya Allah menerima apa yang telah kita buat. Maksudnya apa yang telah kita buat, segala kebaikan dan kebajikan, amalan salih yang kita telah lakukan, kita doa Allah terima. Dan jika kita lihat amalan itu masih kurang, masih ada kecacatan dan lompangnya di sana sini, kita perelokkan dan kita tambah daripada hari demi hari. Kerana kata Umar, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala yang memeriksa amalan kamu. Jadi Umar ingatkan kita, sebelum kita berdiri di hadapan Allah dan Allah membentangkan apa yang kita lakukan di dunia ini adalah lebih selamat dan lebih baik, kita memeriksanya terlebih dahulu. Jika ada dosa-dosa yang kita lakukan, kesilapan dan ketelanjuran sebagai manusia, insan yang lemah di sisi Tuhan, kita memohon keampunan, istighfar kepada Allah agar Allah Ta'ala membersihkan kita daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Kita tengok dua benda dalam hidup ini. Satu, kebaikan. Satu benda yang kita lihat dalam hidup ni, apa kebaikan yang telah kita buat, jika kurang kita tambah. Satu lagi, apa yang kita lihat, dosa lah. Kalau ada dosa kita dengan manusia, kesalahan dan kesilapan kita sesama insan, kita mohon maaf dan kita selesaikan. Taubat, istighfar kepada Allah. Kenapa Umar mengingatkan perkara ini? Dan kenapa Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dia bawa isu ini? Kerana isu ini sangat berat dan sangat besar. Antaranya, dia bawa satu riwayat daripada Abu Dawud At-Tayalisi. Bukan Abu Dawud yang satu lagi tu, As-Sijistani, yang kita duk kata riwayat Abu Dawud. Abu Dawud tu Abu Dawud yang Sunan Abu Dawud tu. Yang ni Abu Dawud At-Tayalisi. Kata dia, daripada Imran bin Hittan, aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata. Ini salah satu riwayat yang dibawa oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Saya baca satu dua riwayat yang Al-Qurtubi bawa, lepas tu kita tambah ataupun kita hurai berdasarkan kepada dalil-dalil yang lain. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, orang cerita kepada dia tentang jawatan qadi. Qadi ini maksudnya hakim, orang yang memutuskan hukuman. Aisyah kata, aku mendengar
Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut berhubung dengan qadi, berhubung dengan orang yang di dunia dia menjawab jawatan qadi. Qadi ni maksudnya orang hakim lah, orang yang buat keputusan hukum. Pasal itu hukum kita panggil qada. Sebab tu mahkamah kita ni tuan-tuan tengok dia nama Darul Qada. Ya, mahkamah tu dia nama dia tu Darul Qada, belakang masjid ni kan. Jadi qadi orang yang buat keputusan berkaitan dengan hukum. Yang mana hukum tadi ni berhubung dengan orang ramai lah, berhubung dengan manusia. Sebab itu Nabi SAW mengatakan apa? Ada tiga qadi, dua daripadanya finnar. Ini orang yang terlibat dalam perundangan, terlibat dalam urusan yang berhubung dengan manusia, termasuk kita yang ada urusan dengan orang ramai ni. Nabi kata ada thalathah qudah, ada 3 jenis hukum, ada 3 jenis hakim. 2 daripadanya masuk neraka, 1 je yang selamat. Maksudnya percentage untuk mereka yang terlibat dalam urusan yang berhubung dengan orang ramai ni sangat berat. Nabi kata ada orang yang dia menjatuhkan hukum di atas emosi, bukan di atas al-haq. Maksudnya keputusan dia tu dia buat berdasarkan kepada perasaan dia, nafsu dia. Dia bukan berdasarkan kepada al-haq ataupun hujah. Ini masuk neraka. Sebab itu kata Aisyah radhiyallahu anha, aku dengar Nabi SAW sebut berhubung dengan qadi yang akan bertemu dengan Allah, yang mana Allah Ta'ala akan menghisap segala apa yang dia lakukan dan dia putuskan. Jika kamu mendengar betapa dahsyatnya min syiddatil hisab, Aisyah kata, jika kamu mendengar betapa ngeri dan betapa dahsyatnya, betapa beratnya hisab di hadapan Allah, Aisyah kata tidak ada orang yang akan sanggup menjadi hakim ataupun qadi walaupun untuk memutuskan bainathnain, di antara 2 orang di dalam fi tamratin qats. Aisyah kata kalau kita tahu apa yang kita akan berhadapan dengan Allah, apa yang Allah Ta'ala akan tanya, dan apakah yang Allah Ta'ala akan bentangkan esok di hari kiamat, tak ada orang yang akan berani menjadi qadi untuk terlibat dalam urusan yang melibatkan 2 orang yang dia nak jatuhkan hukuman, walaupun dalam isu apa? Berebut tamar. 1 orang mai, 2 orang mai, berebut 1 tamar, sebiji tamar. Fi tamrah, tamrah ni sebiji. Bawa mari 2 orang berebut 1 tamar. Siapa punya tamar ni? Siapa punya tamar ni? Aisyah kata kalaulah kamu tahu apa yang kamu akan jawab di hadapan Allah esok, kamu tidak akan masuk campur walaupun dalam urusan yang kecil itu. Biar orang lain, kamu tak payah masuk campur. Walaupun kita kata tak apalah, tamar ya, benda kecil ya, kalau kita buat keputusan pun bukannya kesannya besar pun, bukan melibatkan bilion ke atau melibatkan orang ramai pun, tamar sebiji tu ya. Kau silap hak dia kita pergi bagi kat kawan ni pun tak apa sangatlah. Aisyah kata kalau kamu tahu apa yang kamu akan jawab di hadapan Tuhan, isu itu pun kamu tak akan masuk campur. Ini dia bawa satu riwayat. Sebab itu hadirin mukminin, kita nak tengok sedikit beberapa dalil yang disebut oleh para ulama yang juga dibawa oleh Al-Imam Al-Qurtubi, berhubung dengan al-hisab ataupun berhubung dengan al-kitab, iaitu apabila kita diberikan buku catatan. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, sama ada kita sedar ataupun tidak, hakikatnya
Kita semua adalah seorang penulis. Saya dan tuan-tuan, kita semua ini adalah penulis. Saya menulis, tuan-tuan menulis. Dalam keadaan kita tak sedar, kita sedang menulis. Apa yang tuan-tuan tulis? Kita sedang menulis buku kita masing-masing. Sebahagian kita ni tahun baru, first day kita. Kebetulan kuliah kita 1 hari bulan. Apa perkara pertama yang banyak orang buat awal tahun ni? Dia akan beli diary. Kalau tak diary pun planner. Dia akan tulislah apa dia buat pagi pun semua dia rancang. Sebenarnya apabila kita baca nanti, saya akan baca pada tuan-tuan dalil-dalil yang ada, ayat-ayat Al-Quran yang ada, kita akan mengaku bahawa kita sedang menulis di atas lembaran-lembaran kosong, helaian-helaian kosong. Apa yang kita corak dan apa yang kita catat dan kita tulis itu diri kita sendiri. Sebab itu Allah Ta'ala akan panggil esok, mari baca. Baca apa? Baca kitab engkau, baca buku engkau, tengok apa yang kau buat. Itu antara pemandangan yang kita akan saksikan di padang mahsyar. Mungkin sebahagian daripada kita dah tebal tu lah, dah berumur lah, banyak lah, 60 tahun. Umur 60 dengan umur 30 mungkin tak sama tebal. 60 punya buku banyak ah. Daripada start, bila dia punya start catatan rekod tu, balik. Dia balik umur 15 tahun, buku tu dah mula first page. Dia ada tulis dah, start balik tak semayang lebih kurang apa semua dia cerita. Kan? Hari ni kita baca tak? Baca tak? Hari ni. Kebetulan juga hari ni, hari Jumaat. Jumpa ada ayat tu. Ayat ni yang kita baca buku kita tu. Ma li hadzal kitab. Jumpa tak ayat tu? Ayat suratul Kahfi. Kalau baca Yasin tak jumpa. Kalau baca Kahfi jumpa. Ma li hadzal kitab. Hei, kitab apa ni? Kitab kita sendirilah. Buku catatan kita. Kita duk kira update buku bank. Alah tak ada buku dah. Dulu duk bawa pi. Kan? Siapa pi tabung haji? Mailah makcik-makcik. Nak buat apa makcik? Nak ambil duit kan? Tak ah. Nak main tengok ada berapa duit. Punya banyak sampai tak terambil. Nak main tengok mana. Kan? Kani tu pemprint lah. Ada 30,000 makcik. Masih lah. Nak main tengok apa? Dividen. Kita kena ada tahun baru ni, walaupun ni tahun Masihi, tapi kena ada juga satu muhasabah. Muhasabah. Bertambah usia kita, kan? Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jal berfirman, tuan-tuan boleh balik tengok dalam surah Al-Haqqah ayat 18 sehingga 35. Dalam surah Al-Haqqah ayat 18 dengan 35. Tapi sebelum tu tuan-tuan, kita esok hari kiamat ni, kita tak terbayang dahsyatnya hari kiamat ni. Betapa gerun dan sangat menduga kita hari kiamat ni. Sehingga Nabi SAW, kita dalam hidup ni, apa keadaan apa selalu saya sebut, kita akan teringat keluarga kita, teringat anak kita, teringat isteri kita, mesti kita teringat. Tapi tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Nabi SAW sebut apa? Nabi kata, amma fi thalathatin mawatin fala yadhkuru ahadun ahadan 'inda al-mizan. Nabi kata ada 3 tempat. Ni sebelum saya nak cerita tentang hisab ni, sebelum saya nak cerita tentang bagi buku apa semua ni, saya nak sebut sikit. Nabi kata ada 3 tempat dalam hadis Abu Dawud yang diriwayatkan juga oleh Al-Tirmizi. Ada 3 tempat, mawatin. Ada 3 tempat. La yadhkuru ahadun ahada
yang mana manusia tidak akan mempedulikan orang lain dan tidak akan mengingati orang lain. Pada keadaan ni tak peduli, tak teringat, tak cabik tahu, tak kira, tak kisah. 3 tempat. Di hari kiamat ada 3 tempat yang kita tak akan teringat anak bini kita, melainkan kita fikir diri kita. Yang pertama kata Nabi, indal mizan, iaitu ketika kita berdiri di hadapan mizan. Apa dia mizan? Di hadapan penimbang. Nabi kata masa manusia berdiri di depan penimbang ni, dia tak kalut nak duk bersabuk hai orang lain. Pasal lah yang duk bersabuk tu, pasal tak berdiri depan mizan tu lagi lah. Amboi, lemah perut kita. Lemah perut, semua. Artis nak putih tunang pun yang piduk kalut lah. Kita tak baca pun tapi duk naik. Tak baca kita benda-benda sampah macam ni. Tuan-tuan ada yang kalut tak? Ada yang baca? Orang masjid pun kalau duk baca juga tak ada beza, low class. Kawan tu nak bertunang, tak bertunang, boleh jadi berita. Orang Malaysia ni bila lah mentaliti kita ni nak up to date lah. Pasal itu 2021 dah. Ni Goh satu Malaya. Apa nama tu? Hari tu dia pakai cincin. Ni tengok gambar terbaru tak pakai cincin pula. Ya Allah. Aduh. Tak tahu yang dia bersabuk, tak tahu yang orang kita dia bersabuk sangat, tak tahu pasal apa. Orang tuan-tuan tak bersabuk lah, tapi saya nak kata ni pasal live. Kalau tak live saya pun tak mau kata. Benda buang masa ya, ambil habis masa kita nak mengaji ni, benda mengarut macam ni. Kan? Kita nak baca dalil-dalil banyak, nak bersabuk. Tapi saya nak cerita tuan-tuan, banyak urusan hidup ni masa. Tak payahlah kita bersabuk macam ni. Berita pun patutlah ada nilai sikit lah. Benda-benda macam ni. Artis nak anak-anak 13 orang pun masuk. Benda-benda sampah macam ni tak payah lah. Tak payah kita duk ambil. Okey, situ saya nak sebut sikit. So bila kita berdiri di hadapan mizan, indal mizan hatta ya'lam, dia tidak akan mempedulikan orang lain kerana dahsyat, kerana berat, kerana mengerikan mizan itu, dia tak fikirlah benda lain. Hatta ya'lam ayakhifu mizanuhu aw yathqulu wa 'indal kitab. Dia kata apa? Dia kata bila dia duduk di depan mizan tu, ni mizan. Ni mizan tu dalam hadis dia ada 2 daun. Dia ada 2 daun. Satu untuk timbang benda baik, satu lagi timbang benda buruk. Jadi bila kita berdiri di hadapan mizan, ya Allah kata wa nada'ul mawazin bil qist. Quran sebut wa nada'ul mawazin, dan kami akan meletakkan mizan, yakni penimbang, untuk menimbang sama ada amalan dia berat belah baik ataupun amalan dia berat belah jahat. Masa kita tengok penimbang tu, kita duk fikir apa? Satu benda ya, iaitu ayaqifu mizanuhu aw yathqul, sama ada penimbang dia berat ataupun sama ada penimbang dia ringan ataupun sama ada penimbang dia berat. Yang tu ya dia fikir. Hatta anak bini dia punya timbangan pun dia tak fikir. Sat lagi ikut dia fikir bini dah tak bini dia lepas ke apa, tak nak fikir. Kan? Saya bawa orang pergi umrah banyak kan, tengok bagus family ni bila dia nak pergi lepas custom tu, taklah semua, ada juga yang jenis tak peduli. Tanya haji, mana bini? Dia dah cok pasport, dia mai duduk tunggu tu, dia tanya mana bini? Haji, mana bini? Oh tak tahu. Dia kata ustaz mutawif jaga. Astagfirullah. Pasal tu kita walaupun pi tak bawa bini 30. Semua bini-bini tu jadi bini kita pula kau. Dia tak kisah. Tak dan akhirat lagi dia tinggal dah bini dia tambah. Esok dia kata akhirat pun nafsi-nafsi. Bini dia harap mana boleh cepuh buat lari pun dia tak tahu.
Tapi taklah semua ada lah. Tapi bagus saya tengok dia mana-mana orang bila kita nak go screen test, nak pergi apa nak kita mesti fikir anak bini kita. Kita hampir dulu. Bagi lepas anak bini dia apa semua, sekali dia pergi last sekali lah. Cok pasport apa semua okey lepas. Dia rasa lega, selamat, semua boleh masuk. Dia akan cek keluarga-keluarga dulu lepas. Dia akan cek anak bini dia semua lepas, semua selamat, semua lolos, semua okey. Dia rasa okey, lepas tu baru dia pergi. Dia tak pergi dulu lah, dia tengok anak bini dia. Tapi esok di akhirat tuan-tuan, benda ni tak berlaku. Seorang suami tak peduli dah isteri dia. Hang esok nak timbang macam mana, anak ke, ibu ke, ayah ke, apa nak timbang ke, urusan hangpa. Aku tak mau tahu. Hampa tak selamat ke, hampa sangkut ke, itu hampa punya pasal. Aku tak mau tahu. Dia tak mau. Dia tak mau tahu. Dia tak mau tahu. Apa yang dia nak tahu? Diri dia. Diri dia. Nampak? Itu stesen yang pertama. Yang kedua, kita baca hadis ni pasal dia ada kaitan dengan tajuk kita. Wa indal kitab. Wa indal kitab. Dia kata yang kedua, tempat yang kedua yang manusia tak peduli orang lain, yang tak ambil tahu hal orang lain, anak isteri ke, kaum keluarga ke apa ke, wa indal kitab, ketika mana berada di tempat Allah Ta'ala memberikan Al-Kitab, iaitu buku masing-masing. Ni stesen yang kedua, tempat yang kedua. Apa dia? Tadi masa dia duduk depan penimbang, dia duduk fikir apa? Berat ke ringan? Di masa kitab ni dia duk fikir apa? Mizan, tempat timbang. Tempat bagi kitab ni, masa tu tahu dia duk fikir apa? Belah mana Tuhan nak bagi ke aku? Aku nak boleh belah mana? Seperti mana? Dalam hadis ni Nabi SAW baca, Ha'um iqra'u kitabiyah. Kan? Yang mana Nabi SAW baca ayat Allah Ta'ala berfirman, ambillah, bacalah kitab ini. Nampak? Jadi dia takut apa? Masa duk tengok orang dapat kitab tu, dia tak fikir orang lain dah. Dia tak terlintas urusan orang lain dah. Anak isteri pun dia tak fikir, siapa pun dia tak fikir. Dia duk tunggu hatta ya'lam aina yaqa'u kitabuh au fi yaminih am fi shimalih am min wara'i dhahrih. Dia duk tengok, saat lagi aku nak boleh belah kanan, afi yamini, sama ada aku nak dapat daripada belah kanan, atau aku nak dapat daripada belah kiri, ataupun aku nak dapat daripada belah belakang. Yang mana untuk aku? Itu urusan yang paling besar. Itu perhitungan yang paling besar. Sebab apa? Arah dapat kitab itu menentukan isi kitab. Pasal itu saat kita tengok dalam Quran, orang yang dapat belah kanan, bila dia baca, catatan dia sangat menyenangkan. So tuan-tuan, kita tak baca lagi tapi kita boleh tahu dah. Hebat tak? Macam mana kita boleh tahu? Kita nak tengok daripada mana kita dapat. Dan ini semua bukan kita atung. Bukan kita atung. Ni bukan nak main beratung ambil brim. Ni bukan beratung nak ambil bantuan kebajikan. Dah. Bukan kita susun. Beyond control, luar daripada kehendak kita. Kita mungkin nak suar belah kanan, kita mungkin nak ambil belah kanan, tetapi Allah Ta'ala tak benarkan kita ambil daripada belah kanan. Allah Ta'ala telah takdirkan kita dapat daripada belah kiri. Wal'iyadu billah. Nampak tuan-tuan? Sebab itu dia kata sama ada dia dapat belah kanan, atau dia dapat belah kiri, atau dia dapat daripada belah belakang. Sebab apa? Tuan-tuan pun, esok hari kiamat, bila kita berdiri esok, kita dapat. Mudah-mudahan kita dapat daripada kalangan orang-orang yang dapat daripada sebelah kanan. Doa ashabul yamin, golongan kanan. Quran puji golongan kanan, golongan yang mendapat buku catatan daripada sebelah kanan. Allah Subhanahu wa taala sebut, nampak, dalam surah Al-Haqqah ayat 19, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Nampak?
Sesiapa yang mendapat diberikan utiya kitabahu biyaminih, sesiapa yang mendapat buku catatannya, buku catatan dia tu, Alkitab dia tu, daripada sebelah kanan, dan dikatakan kepada dia, ambil dan bacalah kitabmu, apa yang dia akan dapat? Ayat yang berikutnya dia kata, sesungguhnya aku yakin aku akan menemui hisab terhadap diriku. Lepas tu Allah Ta'ala cerita mereka ini berada fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah. Mereka ada dalam kehidupan yang diradai di syurga yang tinggi. Itu orang yang dapat belah kanan. Kalau orang dapat yang belah kiri, kan? Wa amma man utiya kitabahu bishimalih, dia akan kata apa? Ya laitani lam uta kitabiyah. Siapa-siapa esok tuan-tuan dapat ni Al-Haqqah ayat 18 sampai 35 tuan-tuan boleh baca. Al-Haqqah 18 sampai 35 tu cerita belah kanan belah kiri. Yang dapat belah kiri dia kata, ya laitani, alangkah baiknya, dia kata, kalau tak diberikan kitab. Yang yang kanan tadi ni, bila dapat dia ambil, dia baca, dia seronok, dia kata apa? Memang aku duk rasa dah, aku duk percaya dah, aku akan dapat buku ni, aku akan dihisap. Dia seronok, dia gembira bila dia dapat daripada belah kanan, dia ambil dan semangat dia baca. Adapun yang belah kiri tak baca lagi, dia kata alangkah baiknya kalau Tuhan tak bagi terus kitab ni pun tak apa. Kalau tak ada kitab ni pun tak apa. Nampak? Dan kalau tak ada lah hisab itu lebih baik. Nampak? Itu apa yang disebut. Tuan-tuan boleh balik tengok dalam surah Al-Haqqah ayat 18 hingga 35. Dan yang terakhir kata Nabi, wa 'indas sirat, iaitu tempat yang ketiga yang mana manusia tak mempedulikan orang lain adalah ketika mana dia berjalan di atas titian sirat. Sebab itu hadirin mukminin, akhir kepada kehidupan kita, urusan hidup ini adalah pada tiga perkara ini. Yang pertama, urusan kita di mizan. Apa sahaja urusan yang kita bertembung di dunia ini tidaklah sebesar urusan di mizan. Pasal itu apa sahaja problem, masalah yang kita hadapi berhubung dengan urusan dunia, ada jalan keluar dia. No problem. Banyak kita dalam hidup ni, tahun ni pun dia kata lagi lebih teruk. Tuan-tuan, 2021 ni dijangka lebih teruk. Pakar-pakar ekonomi, pakar kesihatan, pakar-pakar dunia semua ni, penganalisa ni lebih teruk 2020. Kita duk ingat 2020 tu teruk ni, 2021 ni lagi teruk. Tak tahulah macam mana, kita tunggu tengok. Ni baru hari pertama. Kalau tuan-tuan jumpa saya hari pertama pun sakan hari pertama. Tu dia tuan-tuan. Kita duk ada 300 lebih hari ni. Tapi dalam urusan dunia tidaklah sedahsyat 3 tempat ini. Itu apa yang disebut di dalam Al-Quran. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala juga sebut dalam surah Al-Mujadalah ayat 6. Ini juga kita boleh ambil dalam surah Al-Mujadalah ayat 6. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini juga berhubung dengan buku amalan ataupun hisab yang kita akan bertemu di hari akhirat. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yab'atsuhumullahu jami'a, pada hari mereka dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Pasal itu salah satu daripada nama kiamat yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Kalau kita bangkit semata-mata bangkit, okey lagi. Bangkit selesai. Tetapi Allah sambung pada ayat itu, fayunabbi'uhum bima 'amilu. Fayunabbi'uhum, fayunabbi'uhum, maka akan diberitahu kepada mereka. Yunabbi'uhum, akan diberitahu, akan disampaikan, diceritakan kepada mereka bima amilu, dengan apa yang mereka lakukan. Macam mana kita nak diberitahu? Macam mana Allah Ta'ala nak bentangkan, nak cerita kepada kita apa yang kita buat? Di dalam Al-Kitab, buku catatan masing-masing. Allah kata apa? Dalam ayat itu, ahsahullah, Allah telah mengumpulkan semua amal perbuatan mereka, tercatat di dalamnya.
Padahal sebahagian daripada amalan dan perbuatan yang mereka lakukan itu mereka telah lupa. Itu dia. Sebahagian daripada tindakan yang kita buat di dunia ni, sebahagiannya kita dah lupa. Tapi bila kita buka balik buku kita, Al-Mujadalah ayat 6 sebut apa? Ada tercatat di sana. Betapa detailnya catatan dalam buku kita tu, sehingga tidak ada suatu urusan perkara yang pernah kita lafaz, yang kita sebut, yang kita buat, melainkan termaktub, detail, rekodnya kemas, sehingga kita tak boleh nafikan. Kemudian para ulama bincang, dan kita pernah sebut, untuk apa buku? Boleh sahaja Allah Ta'ala bangkitkan esok, dia pegang kita, tauk dalam neraka. Atau dia bangkitkan kita, dia pegang, dia masukkan dalam syurga. Boleh saja. Sebab dia berkuasa. Maliki yaumiddin. Dia yang menguasai hari kiamat. Hang pergi masuk syurga, hang pergi masuk neraka. Ada siapa nak petikai? Ada siapa nak bantah? Ada siapa nak persoal apa yang Allah Ta'ala putus? Tak ada. Tapi untuk apa buku ni? Untuk apa dia catat ni? Untuk apa setiap daripada tindak tanduk kita ni ada dalam tulisan itu? Sebagai hujah ke atas kita. Sebab itu sebelum Allah Ta'ala nak menjatuhkan hukuman, dia akan bentang dulu. Sebab itu Nabi kata apa? Sesiapa yang dibentang, sesiapa yang ditunjukkan amalannya, diazab. Dia panggil arak, bentang, buka tunjuk. Ni, baca, tengok, komplain. Allah Ta'ala akan tanya, ada tak benda yang kau buat tak ditulis dalam tu? Ada tak benda yang kau buat tak ada dalam tu? Ada tak? Kok malaikat terlena, atau malaikat terlewat, atau malaikat tak tertulis, lupa, banyak kerja? Ataupun ada benda yang kau tak buat, tulis. Nah ya, benda tu kau tak buat, tapi tengok-tengok ada. Allah bagi peluang untuk kita berhujah, bagi peluang untuk kita jawab. Itu yang dinamakan hisab, yang dinamakan arat, hari pembentangan, hari manusia dihitung, hari manusia berhujah di hadapan Allah secara berhadapan. Allah bagi peluang. Tuan-tuan jangan takut. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kalau gambar tuan-tuan tak buat, ada dalam tu, bagi tahu. Bagi tahu. Bagi tahu. Dalam suratul Kahfi ayat 49. Kan hari ni kita jumpa ayat tu, suratul Kahfi ayat 49. Allah kata apa? Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikin mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab. Apabila diletakkan kitab di hadapan mereka, lalu kamu akan melihat fataral mujrimin. Mujrimin ni orang yang melakukan dosa, mujrim. Allah kata kamu akan tengok hari kiamat esok ni, bila kami bagi kitab, dapat. Pasal tu hidup kita ni sentiasa tenang. Pasal apa kita tenang? Pasal kita tahu apa yang kita buat semua Allah Ta'ala tahu. Itu yang selalu kita pujuk hati-hati orang beriman ni. Tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan mengaji ni Allah Ta'ala tulis. Tuan-tuan mari Allah Ta'ala tulis. Setiap langkah tuan-tuan tak kira berapa langkah tuan-tuan mai tadi, tak tahu. Ada siapa kira berapa langkah? Tulis tak? Kita tak tulis, tapi Allah Ta'ala tulis. Di mana sahaja kita salat, Allah Ta'ala catat. Di mana sahaja kita sedekah, berapa ringgit kita bagi, untuk apa digunakan, semua dalam catatan Allah. Don't worry. Hatta dosa. Fataral mujrimina mushfikin. Orang-orang yang melakukan dosa itu dalam keadaan takut. Dia tengok kitab, dia takut. Lalu dia kata, wa yaquluna. Yaquluna, mereka berkata. Mereka tu siapa? Mujrimin tadilah yang jahat tu. Dia kata ya wailatana. Dia kata wail. Dia maki diri dia. Wailun. Celakalah diri kami. Ma li hadzal kitab. Kitab apa ni? Buku apa ni? Buku apa ni? Sebab apa mereka mencela diri mereka?
Dan kenapa mereka takut melihat kitab itu? Kerana Allah menyatakan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada suatu pun perkara yang mereka tinggalkan, sama ada perkara kecil atau perkara besar. Saghir, kecil, wala kabirah, besar. Mari masjid, jeling orang, jeges siap mata. Tulislah. Tulis. Main masjid buat mulut. Apa? Orang polis panggil cuy, apa? Saya walaupun polis pure tapi tak dapat ni. Dia buat lagu tu. Dia geram kau tu. Dia duk buat kat kawan dia. Tulis. Tak payahlah. Dia kod ni yang cakap deras pun dia tulis yang hang slow sikit, malaikat dengar sakit jahanam kita. Dia duk mengata kawan dia, kan? Dalam Quran kata awak ingat hak deras kami dengar. Hak yang cakap pelan-pelan tu kami, Quran sebut. Semua tertulis. Kan? Kita duk sokset. Lah bukan cakap dalam grup. Duk mengata tu imam. Duk mengata kawan tu, duk mengata kawan ni buat grup pula. Grup dalam grup. Kan? Duk komplain, duk kata. Tu dalam hati berapa banyak duk maki kat ustaz tu, tak tahu. Tak boleh pakai apa semua, buat muka apa semua. Tak apa, biar api buat muka ke apa ke. Siapa kita nak susah hati? Dan tak perlu kita nak pergi sampai. Ustaz, dia duk kata ke ustaz. Tak apa. La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Apa yang dia duk kata tu, semua ada dalam kitab. Ya, ada sah. Nampak? Kalau kita, saya ingat kalau kita orang beriman baca satu ayat ni, Al-Kahfi 49 ni, baik habis belaka manusia. Tak payah kata 45, 46, 44, 43, 49 ni pun cukup dah. Tak payah kata 40 lain lah. 49 ni sahaja cukup dah. Nampak? Ahsaha. Kan? Dan Allah Ta'ala kata wa wajadu ma'amilu hadira. Dan Allah kata apa lagi? Dan mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Tengok, yang ni yang kita kata Alkitab tadi, tertulis. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Tuhan tak naya sesiapa pun. Apa maksud Tuhan tak naya? Maksudnya kata para ulama, tidak ada benda yang kita tak buat Tuhan tulis, dan tak ada benda yang kita buat Tuhan tak catat. Nampak? Itu apa yang disebut di dalam Suratul Kahfi ayat 49. Kemudian dalam surah Al-Qamar ayat 52 dan 53. Dalam surah Al-Qamar ayat 52 dan 53 Allah kata apa? Kullu syai'in fa'aluhu fi dzubur. Segala apa yang mereka lakukan di dunia ini tercatat di dalam buku catatan yang ada di tangan malaikat. Wa kullu saghir wa kabir mustatar. Allah kata apa? Semua benda, Al-Qamar 52 dengan 53, semua benda yang mereka buat tercatat di dalamnya, sama ada yang besar ataupun yang kecil, mustatar, ada tertulis. Itu dalam surah Al-Qamar ayat 52 dan 53. Dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Dalam surah Al-Isra ayat 13 dan 14 Allah kata apa? Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawm 'alayka hasiba. Allah kata bacalah buku kamu. Allah kata bacalah buku kamu. Cukuplah diri kamu sendiri pada waktu ini sebagai penghitung terhadap amalan kamu. Maksudnya esok ni bila kita dapat buku tu, perkara yang kedua Allah Ta'ala perintahkan, suruh kita buka dan kita tengok sendiri. Sebab itu buku tu bukan untuk Allah, catatan tu bukan untuk Allah, apa yang Allah tulis tu bukan untuk Allah nak tengok, tapi untuk menjadi hujah ke atas kita. Kan? Dan Allah Ta'ala sebut juga, tuan-tuan boleh balik buka surah Al-Jathiyah ayat 28. Surah Al-Jathiyah ayat 28. Allah kata apa? Wa tara kullu ummah jathiyatan. Pada hari itu kamu akan melihat kulla ummatin, setiap umat,
Semua umat jathiyah, duduk berlutut. Kemudian Allah kata kullu ummah tud'a ila kitabiha, dan setiap umat akan dipanggil untuk melihat buku catatan amalan masing-masing. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha, dipanggil mari tengok buku catatan kita. Kemudian Allah kata apa? Al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun, pada hari ini kamu akan diberi balasan di atas apa yang kamu kerjakan. Mari tengok, mari baca buku kamu, dan hari ini kamu akan dibalas di atas apa yang kamu lakukan. Al-Jathiyah ayat 28. Perkara yang berikutnya, daripada mana kita menerima kitab ataupun buku ini, Allah Subhanahu wa taala sebut, tuan-tuan boleh tengok, Allah Azza wa Jalla sebut, ada yang dapat dari sebelah kanan, ada yang dapat dari sebelah kiri. Ini semua termaktub di dalam Al-Quran. Antaranya dalam surah Al-Haqqah tadi kita dah sebut, pada ayat daripada 13 sampai 35. Tuan-tuan boleh balik tengok. Juga dalam surah Al-Insyiqaq, juga boleh balik tengok. Tadi dalam surah Al-Haqqah, ini tuan-tuan juga boleh balik tengok dalam surah Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 9. Adapun orang yang diberikan kitab dari sebelah kanan, maka dia akan diperiksa dengan hisab yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya dengan keadaan gembira. Surah Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 9. Siapa yang dapat buku dia belah kanan, Allah akan hisab dengan mudah. Dia balik berjumpa dengan kawan-kawan dia yang sama-sama beriman dalam keadaan seronok lepas dapat buku tu. Pasal apa? Pasal bila dia dapat buku tu, dia lepas. Kita bagi laluan kepada azan terlebih dahulu.
Bismillah. Berikutnya tuan-tuan, satu dua dalil lagi kita boleh ambil sebagai ingatan bersama berhubung dengan Alkitab. Alkitab ni clear. Buku catatan yang tulis semua apa yang kita buat. Apa yang kita buat. Sama ada kebaikan atau kejahatan. Manakala kejahatan yang kita dah istighfar, tu kita dah bertaubat, dia tidak tercatat lagi di dalam buku tersebut. Allah dah ampun. Hadirin mukminin, orang beriman di atas akidah inilah mereka senantiasa mengikhlaskan diri dalam setiap tindak tanduk. Apa yang mendorong kita untuk bertindak? Perkara yang macam ni lah. Catatan-catatan yang seperti ini, rekod-rekod yang jelas seperti ini. Dalam dunia ni berapa ramai orang boleh nampak dan lihat apa yang kita buat, kebaikan. Sebab itu kita tidak perlu bersusah hati, tak perlu nak bimbang. Apa yang tuan-tuan buat semua orang tahu. Kadang-kadang di kalangan khususnya isteri-isteri yang duduk di rumah, yang bekerja, yang tak bekerja ni, mungkin mereka meluahkan perasaan seperti diperhambakan dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Lakukan ikhlas kerana Allah. Setiap daripada apa yang mereka penat lelah itu, walaupun tidak dipandang, manusia tak nampak lah pasal duduk dalam rumah. Pasal tu kadang-kadang isteri-isteri yang housewife ni ada pandangan buruk. Tak kerja, tak kerja. Duk goyang kaki je. Pahaman dia pun duk goyang kaki. Kaki nak terbalik, nak naik Kalau mereka duduk rumah goyang kaki, takkan hantu pergi duduk masak nasi. Tapi benda kita buat dalam rumah, mana orang nampak. Tapi kita pasal bukan urusan kita. Cakapan manusia ni dia boleh cakap. Hatta saya duduk ceramah ni bukan semua orang suka. Ada juga orang kritik, biasa. Manusia biasa. Saya duk kata dah selalu, manusia ni suka ataupun tidak bukan urusan kita. Kita buat ni lillahi ta'ala, kerana Allah. Itu yang akan memberikan ikhlas. Nampak? Allah Subhanahu wa ta'ala sebut juga dalam surah Al-Infitar ayat 9 hingga 12. Pasal itu kata para ulama, ibadat yang paling kuat, yang paling kukuh untuk kita mendidik ikhlas ni, puasa. Kalau tuan-tuan nak didik tarbiyah diri tuan-tuan ni untuk ikhlas, tuan-tuan banyakkan puasa. Puasa sunat. Pasal puasa ni ibadat yang antar. Pasal itu Tuhan kata as-siyamu li. As-siyamu li. Tu dalam hadis tu, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa ni untuk aku. Semayang pun untuk dia, zakat pun untuk dia, haji pun untuk dia. Tapi dia tak sebut semua tu untuk dia. Dia sebut tang puasa yang untuk aku. Kerana kata para ulama, puasa satu-satunya amalan kita dengan Tuhan. Tuan-tuan puasa hari ni ataupun 3 hari sebelum ni kan hari putih kan. Tuan-tuan keluar tengok bulan penuh tu, yang tu dia panggil hari putih. 13, 14, 15 tu bulan Melayu, bulan Islam lah dia panggil bulan Melayu, tak apalah. Tuan-tuan puasa ada siapa tahu tak? Jangan lama tak jumpa. Puasa tak? Itu 13, 14, 15. Doa tu, aku puasa. Jahanam. Dia kata, mujur dia mai abang ni, boleh abang kat dia. Duk tunggu dia nak abang kat dia. Tu yang mai juga Masjid Alwi lah ni, nak abang kat dia. Tengok dia mai cerita terus. Tak payah cerita. Apa kebaikan kita tak payah abang. Allah kata apa? Dalam surah Al-Infitar, Allah kata wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamun ma taf'alun. Itu cukup. Cukup. Allah kata padahal sesungguhnya bagi kamu itu ada malaikat hafizun yang mengawasi perbuatan kamu, kiraman yang mulia, katibin yang menulis. Katib ni yang menulis.
Pasal itu sahabat-sahabat Nabi ada yang digelar katibul wahyi, penulis wahyu. Penulis wahyu. Malaikat ini menulis apa yang kamu lakukan, dan dia tidak pernah alpa, dan dia tidak pernah lalai. Ya'lamun ma taf'alun. Pasal itu kita baca di Masjid Arab, salah satu pesanan Ibrahim bin Adham, kalau nak buat dosa, pastikan dapat bersembunyi daripada malaikat. Jadi saya pesan kat tuan-tuan dan diri saya, kalau kita nak buat dosa, kita cari tempat yang malaikat tak tahu. Yang malaikat tak boleh cari kita. Kita pergi duduk tentu, kita buat. Kan? Dan lepas tu kalau kita jumpa tempat tu, tag kawan-kawan. Jangan tag malaikat pula. Tag, tahu tag. Tag location tu. Weh, tani lane clear, malaikat tak ada. Hang mai, aku dah check dah. Ini tak ada. Yang ni kira kalau rekod pun off record. Nampak? Tak ada. Bahkan saya sebut tadi yang duk kata, yang duk bisik-bisik tu, yang duk tulis-tulis dalam WhatsApp tu, yang duk mengumpat-mengumpat duk mengata tu, yang duk cocek-cocek tu. Kan? Yang duk kan? Macam inilah mami-mami kan. Marah mami. Allah kata dalam surah Az-Zukhruf ayat 80. Balik tengok, balik buka Az-Zukhruf ayat 80. Yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Allah kata ayahsabun, adakah mereka itu menyangka, yahsabun, adakah mereka sangka apa? Anna la nasma', bahawa kami tak dengar, sirrahum, apa yang mereka duk bercakap pelan-pelan tu, wa najwahum, atau yang mereka duk bisik-bisik tu. Ingat kami tak dengar ke apa yang mereka duk buat masa dalam rahsia tu? Allah kata manusia ni sangka Allah tak dengar, sebab itu mereka berani buat. Allah kata bala, bahkan wa rusuluna, kami telah menghantar rusuluna, wakil, utusan, spy. Malaikat-malaikat kami, ladaihim, di sisi mereka, yaktubun, menulis. Pasal itu dalam ayat yang lain Allah kata dalam surah Qaf ayat 17 hingga 18, Allah kata apa? Di antara manusia itu ada dua malaikat, anil yamin, belah kanan, wa anil shimal, belah kiri. Ini cukup. Pasal itu kita kata tuan-tuan, apa yang menjadikan manusia ini baik? Apabila benar akidahnya. Tapi kadang-kadang kita manusia, bila lemah iman, tergelincir juga, tersilap juga, istighfar, taubat. Tapi nak bagi taunya, ada sebelah kanan, ada sebelah kiri, dua-dua ada malaikat. Qa'id, duduk. Allah kata apa? Ma yalfidhu min qaul, tidak ada satu patah perkataan yang kita lafaz keluar daripada mulut kita, illa ladaihi raqibun atid, melainkan ada raqib atid, iaitu malaikat yang senantiasa mencatat apa yang kita lafazkan. Kata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di, belah kanan tulis baik, belah kiri tulis jahat. Nampak? Kemudian hadirin mukminin, ayat yang terakhir yang kita nak ambil pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala sebut, ayat yang terakhir dalam surah Al-Isra ayat 13 dan 14. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Pada setiap manusia itu telah kami tetapkan bagi mereka perbuatan mereka, seperti mana adanya rantai di leher mereka. Rantai yang duduk di leher itu tetap, tegak, tepat di situ. Demikianlah kami tetapkan amal perbuatan manusia. Maksudnya setiap perbuatan manusia itu tercatat. Dan Allah kata apa? Ayat ni yang kita takut. Ini sebagai penutup kelas kita malam ini. Wa nukhriju lahu, Allah kata wa nukhriju lahu, kami akan mengeluarkan baginya, pada manusia itu, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Satu kita tuan-tuan, Nabi selalu sebut
beriman pada Allah dan kiamat. Kita datang daripada Allah, kita balik pada kiamat. Perhitungan kita kiamat, urusan kita kiamat, mahkamah terakhir kiamat, perhitungan terakhir kiamat. Allah kata kiamat. Pada hari kiamat nanti, wa nukhriju lahu yaumal qiyamah. Allah buat keluar apa? Surah Al-Isra ayat 14, ayat 13 dan 14. Allah buat keluar apa? Kitaban. Kami buat keluar kitaban, buku, kitab, yalqahu mansyura, yang akan dia jumpa terbuka. Iqra, Allah kata baca. Hadirin mukminin, mudah-mudahan apa sahaja jasa baik, pengorbanan, kebajikan, jihad dan segala sumbangan apa yang tuan-tuan buat kerana Allah akan tercatat. Apa sahaja dosa, maksiat, kesalahan, kesilapan, kejahatan, pengkhianatan, kezaliman yang kita lakukan tidak pernah dilupakan oleh Allah. Akhirnya kita akan melihat terbentang di hadapan kita. Hadirin mukminin, jadilah kita orang yang beriman dengan Alkitab, bahawa esok adanya hari di mana kita melihat hidup kita dibentangkan oleh Allah Jalla wa Ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.